قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, cubalah baca sebaris syair, yakni nak membuktikan bahawasanya dunia ni bukanlah tujuan dan matlamat di dalam kehidupan kita, tetapi hanya sebagai tempat lalu ataupun tempat mencari bekal, kerana di sana ada matlamat kita yang hakiki, iaitu balik ke kampung asal kita, syurga, tempat dari mana kita datang. Cuba baca sebaris syair Melayu. Syair ni maksudnya perkataan-perkataan yang digubah mempunyai rangkap-rangkap atau bait yang tertentu. Di kalam ni ada dua, kalam syair dan kalam nasar. Kalam nasar tu kalam biasalah. Kalam syair dia biasanya mempunyai rangkap-rangkap, dapat dikenali. Belakang dia kadang-kadang sama. Kalau mim belakang mim juga. Kalau alif tu syair Melayu. Syair Melayu, orang yang membacakan syair dipanggil syair. Orang yang membacakan syair. Syair benar tak ke dalam agama? Dibenarkan apabila maksudnya dan perkataannya adalah baik. Rumah besar kampung luas ada ia, itu akhir tinggal juga akan dia. Syair ni orang petani ni, syair orang petani, tapi popular dah pak kita tanam jawi. Orang tua dulu lah, dipandang lah syair-syair, baca nazam, baca marhabah. Orang model ni belum betul lah, tak ada syair lah. Rumah besar kampung luas ada ia, iaitu kita boleh rumah besar kampung luas, itu akhir tinggal juga akan dia. Akhirnya tinggal belaka. Maknanya kalau rumah besar kita tinggal dah, kalau rumah kecil tinggal kau. Lebih ada tinggal. Kampung hebatlah kampung. Bukan saja duduk dalam kampung, jadi ketua kampung tinggal juga. Bila tu akhir mana? Akhir umur. Dah bila mati, mana ketahu siapa masa mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai ajal kehidupan seseorang, maka tiada boleh dilambat atau cepat walau satu saat yang sedikit. Ajal ni bukan mati. Ajal tempoh. Habis ajal datang mau. Dia automatik, tak manual. Ajal ni kulit pisang. Mau isi pisang. Bila koyak kulit isi selalu. Dia tak ada tunggu dulu kan, kayak gitu baik isi. Tak ada, koyak kulit pisang tu baik isi selalu. Habis ajal mari mati. Nah, ajalun tempoh. Tempoh mana? Tempoh hidup. Tu aja. Dah mati, habis tempoh. Dah buat apa mati? Malaikat Israel cabut nyawa. Dah siapa yang mau mati? Malaikat Allah. Bukan malaikat. Dah tugas malaikat. Tugas malaikat mencabut roh. Bila cabut roh, Allah mematikan. Kerana yang boleh memati menghidup satu je, Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak boleh. Tugas dia bukan mematikan. Tugas dia cabut nyawa, cabut roh. Bila cabut nyawa, Allah mematikan. Macam api lah, bukan tugas dia menghanguskan. Kita Allah ketah di api, kita tukar Allah yang menghanguskan. Kalau Tuhan tak mau mengangus, tak cakap nak Allah, tak angus. Dia gitu. Itu ajar. Dah bila mati, malaikat yang jaga bahagian jabatan mati tahu kita. Dah buat baik ke dia, mana kita boleh buat baik ke malaikat? Tak layak. La ya'sunallah fima amarahum. Mereka tidak derhaka kepada Allah
apa yang diperintahkan kepada mereka. Termasuk malakul maut. Oh, kalau kita boleh upah, boleh rasuah malakul maut, sedaklah kaya. Nak, duit 30,000. Nak, Israel. Nak, 30 pun ni. Menganjak boleh 20 tahun lagi. Aku nak disco dulu. Kata orang kaya. Dah orang miskin tak piti. Mati dia tak ada kira. Bukan manusia, malaikat. Siapa masa harta banyak, rumah besar-besar, kapung hebat-hebat, tinggal juga akhir. Dah salah rumah besar, dah salah nak kabur tinggal kat ni. Dah kabur salah, tinggal. Bila kita faham, kita akan tinggal belaka, tak apa. Nak ambil rumah besar, kereta besar pun. Nak uti. Bila dah uti, rumah penyek pun tak jadi apa. Dah uti, nak uti ni turun para rasul. Sebagai mubasyira wa nazira, sebagai yang membawa berita gembira dan sebagai membawa amarah. Falfalfah tu, rumah hebat-hebat tu, takut tengok rumah lah. Mana tuang? Tuang ada lah. Dah tuang faham ni, besar rumah ni. Tuang duduk rumah cek pula. Nampak? Duduk ramai-ramai. Masa hidup atas dunia dia boleh pilih nak duduk kat mana-mana. Tak mau duduk dengan orang miskin. Duduk golongan kaya je. Mati ada. Duduk biar tu. Bawa pokok, biar raga. Kubur. Tu lah rumah besar. Kalau rumah besar, berkat lain. Rumah besar, panggil orang naik tak rumah, makan, minum, jamu orang miskin, buat kuliah tazkirah di rumah. Tu tak apa tu. Ada dalam tiada beberapa buah rumah. Rumah besar lah, rumah hebat. Tarah banglo lah, tarah ratus ribu. Penuh orang kuliah. Dipanggil orang kapung, pergi makan apa semua. Berkat tu. Tapi tak ramai. Hak ramainya bertarah. Tak berkat. Hebat. Nak naik rumah baru kan? Rumah baru kalau naik takkan berabuk lama. Takkan nak ambil gobok-gobok ikan masih hok lama rayak-rayak nak naik rumah baru. Jadi kipas pakai ada rambu kat tali. Bawah kipas tu ada lampu pula pak utin musim ni. Molek pada rumah perang. Tak salah. Tapi bila rumah baru naik barang baru lah. Siap rumah baru mesti naik berabuk baru. Usung lah. Pagi usung robok baru. Orang miskin liur tengok macam robok baru. Tengah hari awak naik TV baru 59 inci 28,000. Plasma, hemoglobin. Lusa awak naik benda pula. Apa benda ni, sofa nak buh punggung 2 tir 43,000, made in Italy. Harga jangan tanya. Lepas tu awak naik peti sejuk 4 pintu, boleh main tun nusuk duduk dalam tu. Memang nak rumah baru. Usung awak mau awak naik. Lepas bank lori, lepas lori bank, lepas bank lori, mari kita barang. Usung sama naik sama. Minggu depan usung awak turun tuan rumah. Tak? Bagi sakit jantung. Ada. Lah kali tuan rumah awak usung. Awak turun tu. Betul tak? Turun. Turun tuan rumah ada apa-apa dah. Menolong dalam skandal. Cakap dalam skandal. Ingat duk saja. Cakap apa? Khabar dah itu tak? Banyak cakap dalam skandal. Sebab tu kita kena buat jalan derah-derah. Takut ngosek. Nabi SAW kata, "Idza wudi'at al-janazatu ala aqabikum." Apabila diletakkan akan keranda di atas tengkuk-tengkuk kamu, fa in kanat salihatan, kalau mayat itu mayat orang soleh, qala, Nabi kata dia akan bercakap. Mayat cakap. Dia kata mana? Qaddimuni, cepatkan perjalanan kamu. Cepat jalan. Mayat cakap. Dah dengar orang? Muslim kekak? Mana dengar? Dah ni dengar dah ni. Hadis khabar. Asal kita tak dengar belaka. Nabi cerita, kita yakin.
Nah, Rasulullah kabur. Kampaklah kabur. Rasulullah. Dia kata, qaddimuni. Bunyi beruduk rapaklah kanda tu. Terah, gek jalan, terah. Aku beci dah tengok dunia ni. Penuh dengan penipuan. Nah, molek-molek rakyat duduk atas darat. Kembah dalam lautan biru. Nah, katanya dah duka tengok. Nah, tapi itu tambah lah. Nah, fa in kanat ghairu zalik, maka jikalau mayat itu tidak demikian, iaitu tidak soleh, qala, dia akan kata, ya wailata, nampak? Aina tadhhabu bi, berat dana dah aku hari ni, ke mana kamu nak bawa aku pergi? Mayat kata, tak, daripada kita bikul depan tangga rumah sampai kubur bersimpang kali langkah ni. Siapa cerita? Nabi cerita. Bila Nabi cerita kita terima. Wa ma atakumur rasulu fahuzu, apa yang dibawa datang pada kamu termasuk cerita-cerita tentang alam ghaib ni, fahuzu, maka wajib kau terima. Terima. Nah, rupanya cakap mayat dalam kandil. Nah, kaki dah semayang berduduk rapok dalam tu. Nah, pun dah jalan dah aku ni, weh, jasa bagi aku buat balik mula, weh, tak dengar kita. Siapa kata tak dengar? Memang tak dengar. Yasma'u sautaha kullu syai'in, mendengar suara tempikan mayat di dalam keranda segala-galanya dengar. Illa sekolah, melainkan jin dan manusia. Manusia tak dengar. Mukallaf hak jenis akilun baligh, hak wajib hukum syarak taklif, tak dengar. Kullu syai' semua dengar. Lalu kat ayang dengar. Ayang dengar orang cakap dalam kandil. Lalu kat kucing dengar. Sebab Nabi kata yasma'u sautaha kullu syai', mendengar suara bunyi mayat berkata-kata dalam kandil. Kullu syai', kullu ni fa'il bagi yasma', oleh tiap-tiap suatu. Itik dengar, cicak dengar, karung dengar, anjing dengar, pelawahong dengar, burung titik dengar, habis dengar. Melainkan manusia tak dengar. Walau sami'a la sa'iqa atau kama qala, kalau manusia boleh dengar mayat belebel dalam keranda, la sa'iqa, nescaya pasang. Nabi kata. Nah. Rahmat Allah kasih kepada kita, Tuhan tak boleh dengar. Kalau boleh dengar, tak ada orang nak atur kubur. Kita nak atur kubur, guduk rapak bunyi, hei, ke sana, hei. Lepas biratu, pelabak, malah layang aku, main kemas, kok. Nah, bersimpang kali, memang kita nak atur kubur. Teruk biar masa dahulu je. Bapak kata bunyi, hei, nak ke sana, hei. Bawa lepas. Tambung-tambung biratukan dia. Tak apa kubur. Dan kita pula pasang. Jadi gitulah. Rumah besar tinggal. Wak pergi dia, ada pergi slow. Ada pergi slow, kau pusing rumah 7 keliling. Tengok dapur kali last kopek. Nak tengok kereta tak ada. Turun tak? Zoom jalan lalu. 16 km sejam. Bawa mayat sunat berjalan cepat-cepat. Pasal apa sunat jalan cepat waktu turun mayat? Nabi kata, kerana kalau mayat itu orang baik, lebih cepat kita hantar ke tempat molek. Tempat molek ni hantar segera. Barang baik orang tak tangguh. Barang molek orang tak tangguh. Makanan panas-panas orang kan tak tangguh, lusa makan lalu. Kalau mayat yang tidak molek, orang tak usung lama-lama, buat usuk bohong. Mana gitu. Kalau mayat molek, derah tu kerana nak atur cepat molek. Lebih baik cepat. Kalau mayat hak tak pakai rawat, mayat hak set bakar surat. Nampak? Orang tepek rambut tu guru di tiang batanya dia tukar siap. Orang duduk ceramah, dia potong wayar api, gelak gugup pak sabu. Tak? Patut dia gerak api kat orang nyanyi. Golongan ni sama macam bakar lah. Bila kita usung, jangan jalan slow-slow.
Tengok raja-raja bawa bakar ayam mampu bomoh. Perut-perut tu biing, mengulak kan. Ada orang jalan melenggang. Mana tu tahu bakar ayam. Ada jalan laju tu. Dah siapa di tang siapa? Hium. Pojok. Ada bawa slow barang uduh. Mayak gitu tau, buat gas. Siapa di ni kalau kata molek dah diam, bawa kembas lalu. Nah, kamu nyek sendal dua ti sini sak sabar. Nah, takut membawa malam nosek. Tinggal belaka. Istana besar. Korung. Tokoh korporat. Tokoh yang paling berjaya dalam bab kupu harta. Tan Sri Korung tinggal harta. Saddam Hussein, berapa istana ada? Tinggal ke? Tak, tinggal ke? Kampung kita tengok rumah hebat-hebat. Tak ada tuan. Tuan duduk langguk. Mainnya kok keangguk lah tu ni. Nah, capur dengan budak misak sarang dua. Tidur tak kubur. Gitu lah temang dia. Nah, ada cerita. Rumah besar. Sebab tu Nabi rumah tak besar. Nah, rumah ikut keperluan. Nah, jangan mewah sangatlah rumah. Tengoklah mana-mana sahabat. Sayyidina Umar rumah cek, Nabi rumah cek. Orang tanya Siti Aisyah, mana keadaan rumah 4 orang telu, 5 tak telu. Rumah Rasulullah 4 orang boleh masuk. Mari yang kelima, duduk luar, cakap luar. Nah, dah selimut mana selimut Nabi? Selimut Nabi Siti Aisyah kata kalau tutup kepala kaki terbuang. Tutup kaki kepala nampak, bahan nyamuk. Tak cukup. Nah. Dah gua ni Nabi kenderaan molek. Kuda hebat-hebat kenderaan, bukan masalah zuhud. Kalau zuhud kenderaan, Allah perang dengan Nabi. Nah, Nabi zuhud cari kedah nak mampu perang. Nah, bukan kenderaan tak masuk. Sebab tu tengok ulama-ulama kita kenderaan mereka hebat-hebat. Nah, tapi rumah cek-cek. Dia masalah dunia ni bukan kenderaan. Nah, tu untuk alat perang. Nah, tu alat perang. Alat perang Nabi yang terbaik, kuda terbaik. Kalau kuda yang terbaik. Pasal tu masalah perjalanan. Nah, rumah. Kalau kira zuhud, dia kata zuhud dah pergi Mekah, dah naik terbang. Zuhud dah naik kapal layar. Siapa dah siapa mana-mana bang di Kulayu bilang senyap. Nah, perjalanan lain. Alat perjuangan tu lain tu. Nah, rumah. Tak tengok di kenderaan, tengok rumah. Baik, pekerjaan yang sebenar-benar dikerjakan di dalam negeri ini. Dah kita tahu dah negeri ini negeri dunia, negeri sementara, dan awak benda negeri ini. Orang-orang yang bodoh-bodoh kira lah. Sebab tidak reti buku-buku agama Islam. Orang yang tak reti agama, kiraan bahan bodoh. Itu orang yang bodoh kira. Bukan kita kata ni dia je dalam kitab. Ada belaka tak? Waw dan alif. Bodoh orang tani. Tidak bodoh begitu. Orang bodoh. Dia kata. Bodoh kan ni bodoh kira cara bodoh. Bukan bodoh ala kampung tu, dengar tu bukan. Orang cerdik tapi kira cara bodoh. Pasal apa? Pasal tak erti buku-buku agama Islam. Bukan buku tulis tokoh-tokoh hukum. Tu buku orang ni. Tak erti hukum agama, tak cara pak agama. Dan tidak mesra di hatinya. Tak masuk agama di hati orang ni. Itu nak mesra agama dalam hati. Dan agama duduk dalam hati gila. Nak jadi gajah rimau pun. Mu nak jadi arkitek, mu nak jadi esko, mu nak jadi menteri, mu nak jadi doktor, agama duduk dalam hati. Tak mesra agama di hati hinggalah kata pekerjaan negeri ini ialah masing-masing berlomba cari jalan kehidupan, pelera diri dan anak bini. Tu kan bodoh panggil. Orang bodoh. Dia ingat dunia ni tempat berlomba cari. Tu yang mu patih aku patih. Mu lobby ni, mu lobby tak kena nak banyak lama. Nak sama sendiri bala, berebut harta, berebut saka, macam-macam jenis berebut borang. Nak KPT ni.
Dia ingat sudah gini. Nak. Mu kata aku bahan banyak, mu kata, anakmu bahan banyak lagi. Tak, anakmu bahan banyak. Di belakang pula 2 ekor. Nah, kita tukar baca surat khabar. Nampak? Lepas tu sarah pula kedai kopi. Nah, ni untung belaka. Orang jual potong, jual surat khabar potong, jual roti canai potong. Nah, dia bala 2 orang. Ni kata anak ni bahan banyak, 8 juta. Oi, anakmu 3 bilion. Nah, dia belawang. Nah, lepas tu berhenti naik orang lain pula. Bahan pula 18 bilion. Kita 20 iya je. Nah, suka sangat boleh 20 iya. Tinyung biti. Dia KKW 20. What? Bunyi tinyung biti. Suka sangat 20 iya. Nah, supaya mudah makan pakai. Nak mudah makan pakai. Dia benda beza dengan orang kafir. Dengan Hindu tangan bulu macam buruk. Dengan apek tahi mata tepek. Dah benda beza. Dia nak cari makan pakai kau. Nak senang anak bini kau. Agama tak ada tepi. Dah kita gitu kau. Nak senang anak bini. Nak sambil rumah tangga. Agama tak ada. Tak cara. Tak ada beza. Melayu-layu. Mudah lupa. Lupa benda? Lupa dengan budi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari mudah makan-makan je. Nah, kalau halal, alhamdulillah. Dah orang tak tak. Jalan tipu macam-macam pasal nipu ni. Nah, macam-macam jenis nipu. Nipu canggih ni. Nah, dalam TV tipu, dalam surat khabar tipu. Pasal kita ni memang jenis gahi benda-benda tipu. Benda-benda hak, benda sebenar orang Melayu tak gahi. Nah, dalil tengok Al-Quran. Start daripada surah Fatihah 114 surah sampai kepada surah Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas. Nah, tidak ada satu cerita pun hak tipu. Tak ada satu cerita pun hak Tuhan reka. Tak ada satu cerita pun hak nawak. Dan orang berahi tau. Tak berahi. Pasal apa? Pasal betul belaka. Dia amal tipu dia amal. Nah, dia amal tipu ya. Cerita filem. Bila habis dia amal, dia kata cerita ini tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Semuanya adalah rekaan semata-mata. Orang berahi tak tengok? Berahi. Maknanya rekaan tu bahasa luar. Kalau bahasa Terengganu, semuanya kena lebam belaka. Kena sama. Sama tak? Sama tak? Semuanya rekaan semata-mata. Dengan semuanya kena lebam belaka. Sama je. Tapi tak buah ayat tu. Marah orang. Dia buat tak kan? Rekaan semata-mata. Maknanya tipu je cerita. Nah, pelakon nangis. Dia suruh koyak bawang tu. Lepas tu nangis. Kita juga nangis juga. Kita tengok nangis. Tok nangis tengok cerita. Nah, mak nangis. Anak saya kira lah ni. Bekuk mata muka. Aero mampu. Lanyak dia kata giling. Dah bodoh cerdik. Bodoh. Gitu je lah. Ada. Dah Quran semua cerita betul. Ashabul Kahfi, Zulkarnain, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Yusuf kena je. Cerita betul lagi. Tak boleh dengar. Ada bodoh. Tak betul tak boleh dengar. Pak nawak tak tengok. Bodoh tu. Bila kita bodoh mau, hak cerdik makan kita. Dia makan kita. Nah, dia kata projek ini adalah projek bini. Kita pun bagus. Bagus dia pitih kita. Pitih kita belaka. Hak patut bagi ke kita dengan adil. Kalau 1,000 seorang belaka. Pitih kita. Nah. Dia ambil pitih kita, dia balik 10 ya. Kita kata baik. Bengong orang Melayu ni. Orang curi naik sama kita malah cokek itu. Dia bahas 1,000. Esok dia mari dengar kita naik rumah orang curi dalam, pencuri tu tinggi mari. Dah dengar naik orang tak malam rumah. Hilang 1,000 biarlah. Ambil biar 10 ya. Nak, dia pulang balik 10 ya kita baik pokok ni. Nah, faham tu. Kita faham ni. Dia bodoh semua. Faham tu. Duit kita. Orang ambil 1,000, we pulang balik 10 ya. Kita kata baik. Mana 999 ni? Hak kita belaka kan?
Bukan duit dia. Dia buat projek buat apa? Duit kita. Jadi dia wakil bagi kita. Kita yang latih. Dah kita besar dia. Kita tukar latih dia, kita takut dia pula. Mana gitu? Pergi kuta ke apa? Supaya mudah makan pakai. Nak makan pakai je. Tengok ha? Kerja nak makan pakai. Tengok kehidupan masyarakat sekarang. Dia ajar. Dia buat drama, buat cerita. Tak, yang berjaya bukan ni aki mari surang masjid. Yang berjaya tahu kereta besar, rumah besar, ada syarikat besar. Dia buat inilah anak yang berjaya. Dalam kepala hati mak bapak kita masuk gitu. Inilah anak berjaya. Inilah anak berjaya. Nah, dia tak kenal jejak sejadah pun, dia tak kenal kitab pun. Nah, asal bergaji besar anak yang berjaya. Dan jenah serba-serbi. Jenah memang jenah ha. Dah jenah apa? Dak cakap nak besar dalam raya dak muat. Cari harta. Hak nu tang terbaru, hak ni tang Fatimah, hak ni tang barang, hak nu tang kedung. Mesti ketang kali. Nak cari ke harta. Dak tahu siang dak tahu malam. Nak kecoh kali. Hak kapal terbang, kapal laut, hak bah naik bah, hak lari saja. Semua cari harta. Dah lagi cari harta di rumah kita pula orang bapak cari harta juga. Bapak curi naik, bapak cari harta lagi. Tuan rumah tak ada. Tuan rumah cari harta juga. Dah harta dia, orang lain pula bagi cari. Main musik tang itu. Poin dia cari harta. Siapa jenah. Lelah. Lelah itu. Lelah. Bila tua barulah mari kesedaran. Tak macam mana tak boleh di masjid lah pula. Di main surga pula. Baru nak mari. Kokah. Nak balik. Gelacoh depan surga. Nyembang pada dalam lokang. Dah tua dah lah. Baru nak mari. Nak betul tajwid dah dia dah. Tinggal 2 putung gigi. Alik kanan putung lagi bola kacek. Tajwid kepala otak apa lagi. Nak cari makan. Habis. Tak boleh dak baca Quran, dak ngerti apa, dak kenal sifat Tuhan, dak kenal halal haram, habis gitu. Siapa masa? Usum. Nah. Esok dengar khabar lah, orang kata. Tahu dah. Tahu apa? Abayi. Mati dah semalam. Nah, gitu lah. Mati bila? Pukul 10 malam. Makan nasi. Ampuh. Palho boleh ada. Memanglah pada palho mati pukul 10. Ada 3. Nah, mati ya. Lepas tu, mari anda buat bolok. Berapa orang naik kat banyak? Pergi kat banyak. Allahumma fillahu warhamhu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Jawab kau. Nah, pasal apa? Pasal kita ni set tak tahu kala. Tak ada kita. Pergi kat orang mati. Tak ada faedah. Berapa orang minta tanya tuan rumah, kat mana jenazah letak? Nak pergi tengok, nak baca doa sepatah. Dah. Hak mudah tu, hak semayang payah lagi. Ada gitu kan. Oh, saya rodong jangan. Saya rodong. Nak ramah masa segak. Bayar mati je doa. Suruh orang suruh orang masjid. Kalau banner rumah, molek tak dah duduk lama. Tak dah. Banner 30 tahun cari piti. Duduk 3 minggu, 3 tahun, mati kerah gitu. Bak cari makan ke darah, dia tadak tua. Dia tadak tua. Dia tadak tua. Kalau bak cari makan, bak cari pakar, bak nak cari kelebihan, dia tadak tua. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asy-syaikhu syabun fi talabid dunya." Orang tua dia tetap muda di dalam bak cari harta benda dunia. Walau irtafat tarkuatah min kibar. Sekalipun telah berlipat 2 tulang dadanya kerana terlampau tua. Nabi kata kalau labak cari harta, orang tua dia menjadi muda. Tetap muda kalau bak cari piti. Siapa tubik berlipat 2 tulang dada ni, tulang sakeng ni tubik tu.
Mana tuanya. Oh, dalam bab harta tak ada excuse. Tak ada uzur lah. Nah. Jangan main harta. Kalau bab buat ibadat, tak ada orang muda lah. Dari mana ni orang tua ni? Orang nak start aku mengajar Quran pula ni, betul tajwid ni, masjid ni, gua nak kira ni. Haji kata pulang orang muda-muda lah. Kita ni dah gerak dah. Kalau bab agama pulang orang muda-muda. Bab dunia orang tua menjadi muda. Tengok tua-tua sayang kata. Gerang ni tinggi secekal ni, gerang tanah. Seriai pergi masjid ke Jumaat. Dia tu dah berapa hari lagi nak hidup. Barang tanah Tapi oleh kerana sayang, galau, kedeku. Ni mana orang mari baca Yasin dah agak dah. Nampak mepeng dah. Mata celek-celek, buka celek. Panggil 2-3 orang baca Yasin. Dah agak suara air 2-3 titik bola mulut ni di luar. Lalah celek mata. Oh, celek dah ni sikit ni. Orang pun berhenti baca Yasin. Tengok, oh nampak segar sikit celek mata. Kau nak mampu kata kan ni? Saya rumah ukit bayang ambil lagi. Bingung orang. Kira tak sewa rumah saja. Ni nak kata. Pasal masa segar kita duduk latih sangat dengan harta benda, maka masa nak mati, hak tu dah duduk mari depan mata. Na'udzubillah. Dia atas latihan. Dan tinggi pangkat dunia. Orang tinggi pangkat dunia. Batulah pakat tak salah. Tapi tengok, kalau pakat ni jadi punah ke, tak terima pakat. Pakat modek, pakat tinggi. Kita boleh piti banyak, kita boleh buat kebajikan banyak. Tapi kalau kita rasa berat menenang kita, so terima lah. Hidup kita ni yang ada sekarang ni nak kucak kacil tau. Tak dah nak capai dah. Tak dah sibuk dah. Tak kau besar, kau tinggi, kau banyak, kau sibuk. Kalau kita ada sebuah bank, kita buat akak budak sekolah, boleh lah cukup makan. Kat 2,000 budak sebulan cukup makan lah. Mewah tak? Kita beli stay bank lega. Boleh stay bank lega. Tapi dua stay bank lebih sibuk pada stay bank. Stay bank dah pergi semayang ni, maaf. Katakanlah. Dah kalau buat besar lagi, buat pinjaman 6 juta beli 45 buah bank. Memang negak dulu tamu. Negak dulu bawah bank. Buat apa? Ni orang bank mari cari piti. Jadi sibuk. Banyak dah kali sebuah dah. Cari tahu kata hak agama. Kena molek. Anak tak dah nak cari piti ni wasat. Tak dah nak dukung anak. Tengok, mari tengok anak duduk ambil air. Total orang mari tubik. Malah sekarang balik tengok stol. Tak dah nak pegang anak. Ada mak tengah dekuk. Tak dah. Cari makan. Dah boleh banyak. Baiklah Tuhan biar kita 40,000 sebulan. Makan super gok dengan 400 riyal sebulan. Sepinggan nyam. Kalau kita boleh 4,000 sebulan, satu sekali kita makan 20 kilo kan, boleh tangkir. Seekor kubah bagi 2. Ada. Berapa ni? Banyak orang makan ni. Sebelah berapa kubah? 40,000 gaji kubah. Biar padang. Dah. Ini air segelas besar. Tak pergi dah. Dah sama ni orang. Tak ada piti. Segelas nyam. Segelas hilang dah je. Jalan pun kaki 2 tau. Bukan orang boleh 4 juta beli jalan tu bik kaki 8. Kaki 2 juga. Pak nyadaknya kaki 2 tau. Dan menopang orang-orang lain, demikianlah juga mendidikkan anak cucu kepada demikian itulah. Dia kata, bila dia nampak bahawa dunia ni kita kena rebut habis-habisi, selalu boleh banyak, hebatlah kita, turun pula ilmu ni ke anak cucu. Pesan ke anak cucu pula, suruh kejar harta benda dunia. Pesan ke anak pula, nak bangga kalau anak tu jadi hebat belaka. Bangga. Hebat. Yang Allah sebut dalam Quran, wa tafakhurun bainakum, dan berbangga-bangga di antara kamu. Bangga lah.
Dengan belanja nikah bangga. Nak, dalam kampung ni kita hebat kali bang. Anak kita 12,000 belanja. Tak ada lagi dalam kampung. Nak, hak habis-habis tinggi 4,000 baru ni. Anak JKK. Tidak disebut JKK, dia suka. Jadi bangga juga hak gitu berat nandang tadi. Nah, akhirnya kepala otak kita jadi gelap gambar. Gelap mana? Gelap benda-benda akhirat. Tuhan tutup terus benda akhirat. Pasal apa? Duk tupu ke dunia sangat. Nah, berangan juga ada anak puan seorang ni nak natu ni, orang kaya gini. Nah, berangan mak. Nah, kalau orang miskin minta ada harapan Kalau hak rohit basikal nak pergi minta, mak dia kata mari lain tahun lain tahun mari. Faham? Motosikal tak terima dah. Motosikal nak. Nah, kurang-kurang wajar. Nah, kacik kau dulu. Nak mikir dulu, istikharah. Nah, mesti selalu. Dia tengok ni, kita kamu ni masa ada. Oh, nak kereta. Dah nak cik akan ada. Nak cik ada kereta. Nak natu kereta besar. Kalau kita kaya pun, kita tak tunjuk kekayaan depan dia, tak terima jadi natu. Kita kaya, juta-juta binti lampang, tapi kita nak pergi nak minta anak dia, kita berlakon miskin. Tak, dia nak pergi risik, tak terima tak. Tak terima. Tak percaya buat. Kita kaya kereta 5-16 buah, syarikat ada 7-8 buah, kita nak pergi minta anak dara orang, kita cari orang dakar hak buruk sekali dalam Darulum. Hak bila nak isi minyak, akak dengan kosi-kosi cabut ni. Faham tak? Kosi dah lah baluk dengan supik kecil. Nak, pinjam kereta tu. Nah, dia minta anak orang main kata-kata. Tembok supik depan rumah. Tolong masak. Mak dia kata mak rempit mana pula bagi betul. Nak mari minta anak. Nak. Mak dia tengok dah laku. Allah, mutu gini nak minta anak aku. Comel hak jual ikan mutu. Nah, ada. Walaupun kaya, tak percaya berlaku. Ni manusia akhir zaman. Tak. Dunia materialistik dia ni. Tak, kebendaan menjadi sumber pangkat dan kemuliaan, kehormatan. Ni yang kata tok pekong Tuhan dia harta benda. Dalam satu hadis Nabi kata likulli ummatin sanamun wa sanamu hadhihi ummah ad-darahim wa dananir atau kama qala. Tiap-tiap umat dia ada berhalanya sendiri. Umat aku tok pekong dia pitih. Tu sungguh hal ni. Lenin kalau boleh pitih, dak pergi tengah apa? Kalau boleh pitih, dak pergi kat teru apa? Kalau boleh pitih, lawan Islam pun lawan. Jerak. Tuhan dia pitih. Jadi jawab, man rabbuka? RM Rabbi. Ringgit Malaysia Tuhanku. Nah, jawab gitu agak gini. Maka bekerjalah mereka itu anak cucu dengan masing-masing lapak dan masing-masing cerdik. Di sisi mereka itu seperti berkebun dan meniaga dan pertukangan dan cari jalan dapat jadi orang-orang besar yang bergaji begiang-begiang. Ya. Nah, kalau main bola dekat garis bertiah balik, biar orang tak mau balik pun balik dulu, tak balik pergi surau pula. Ada you apa sebab besar je. Ya. Besar lagi, suruh belajar tinggi-tinggi dek, boleh jadi arkitek, doktor, duduk tak kursi musim, kepala pun musim. Lepas tu besar, boleh pakai kereta besar, mak bertupang bangga, lepas tu lah. Boleh gaji besar, gini. Oh, anak aku tu pergi universiti lagi, 1,600, kau 300 beri aku. Mak berangan dah, boleh dah tukar gelang. Nak, dia ni nak tebik dah tu, mak doktor tu. Nak, berangan, duk berangan gitu. Tapi bangga pula dengan orang. Nak bangga-bangga pula depan orang. Anak orang lain tak ada universiti. Anak dia seorang dalam kampung tu. Oh, tak ada apa-apa. Nak. Sebut umur anak. Anak kita nak balik ni, anak universiti ni.
Dia boleh hayang ni. Kerik ni. Nu nak ji aki dengar. Dah anak dia mana dia terang ni mesti pula kengga belaka 3 beradik. Dah. Nampak? Ada pergi kuda. Beginilah jua. Kalau kita tengok pelajaran kita duk buang masa tu puluh-puluh tahun, belah-belah tahun, kita tak guna skepeng pun. Tak, dah kita senang ni benda lain. Benda lain senang. Nah, Tuhan dia atur dah bila 4 bulan dalam kandungan mak, tulis dah. Uktub rizqahu, tulis banyak mana rezeki dia. Ada aja lah. Nah. Beginilah jua bercakap-cakap dan mesyuarat dan berbuah-buah. Hak tu ada cakap. Cakap hari ni. Hak cari makan, hak nak senang. Cara ni, hak internet. Sahang nak berdua banyak boleh. Kalau ngubur 4,000 boleh banyak. Dia tu cakap. Kalau tak cakap, hati tak cakap Quran lah. Cakap hari ni. Nah, dia panggil spring cepat. Basak. Nah, kaya 2 ekor dia masak tiga binal bom. Dalam ni kena fatwa buat haram belaka. Kau dalam internet belang habis muka-muka. Nah, Dr. Imam masuk. Dr. Imam masuk kat imam sini. Dr. Imam masuk juga. Sahang tak tahu haram ke halal masuk. Tak tahu haram halal, haram masuk. Dia gitu. Tak tahu kena cerak. Tak tahu bini orang ke tak, haram bina. Dia kena gitu. Dia kena bersih tu. Jangan takut baru lewat kerja. Masuk satu-satu pekerjaan nak tahu dulu. Baru lewat. Nah. Dan berangan-angan mereka itu dengan hal tidak sedarkan manakah bekal bagi 2 negeri lagi yang mereka itu lagi akan berpindah dan beralih kepada keduanya negeri, iaitu alam barzah dan alam kiamat, dengan tidak syak. Memang tak syak dah akan balik kepada alam barzah, balik orang wagi kubur belaka, tapi tak sedar, tak ada bekal. Barang yang nak bawa tinggal, barang yang nak tinggal bawa cari. Orang kata kurang sara. Ataupun syok waya, ataupun 3 suku. Nah, barang yang nak bawa tak cari. Barang yang nak tinggal cari. Tak apa sara bagi. Nah, kita perjalanan jauh, perjalanan akhirat. Nah, bukan boleh U-turn, satu one way street, satu jalan saja. Tak boleh U-turn tau. Nah, mana sabar kita nak bawa dengan bekal dunia ni, tamu-tamu kita nak bawa ke alam barzah. Tu nak tinggal. Dan yang cari macam nak mampu, bodoh. Dia gitu. Bodoh benda, bodoh kira. Bukan otak bodoh. Bodoh kira cara. Dan kalau cari banyak dalam dunia, akhirat pun ada bekal, tu sekedik. Nah, tapi payah nak buat itu Allah. Nak adak dua-dua, nak senang belaka. Payah. Nah, tepat nak pergi ke alam barzah, nak bawa dengan TV, dengan apa, dengan peti sejuk, dengan harta benda, tu dah awak tu. Macam nak pergi candak tau. Nak pergi candak, mesti kita bawa kelengkapan untuk candak sutung. Nah, orang bawa serai, bawa candak, bawa tasi, bawa kuih makan. Nak takut lapar perut. Bawa sarung tangan ke apa, bawa spirit. Pak Seko ni bawa raket badminton pergi candak. Bola 2 tim. Dia agang kat motor kata, budak ni ngisak. Budak molek. Kenapa bawa raket? Kita gitu lah. Nak bawa barang-barang hak dak boleh nak guna skepeng. Nak tolong kita pada akhirat. Nah, kan barang tinggal kata. Dan tidak dilamba-lamba. Apa yang tak mau berlamba? Berlamba lah benda akhirat. Nah, sebab tu bila imam itu adil, pemerintah itu adil, dia nombor 1 dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Tak tengok lagi orang lain. Pasal keadilan pemerintah akan menyebabkan manfaat yang menyeluruh seluruh negeri. Semua orang rasa. Kalau kita adil dalam rumah kita, dengan anak ini kita je dapat rasa keadilan kita. Orang sebelah tak rasa. Tak. Tapi kalau pemerintah adil, semua orang mengecapi nikmat. Senang lenang, aman damai dalam negara. Betul tak? Sebab tu bila dia pemerintah, ya,
tidak adil, maka dia dulu sekali disembang masuk dalam api neraka. Pasal melarat dan mudaratnya bukan anak dia saja, habis rakyat. Batu sultan apa benda ni, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada zaman dia, anak-anak rakyat negeri dia berlomba-lomba buat kebajikan. Berlomba buat kebajikan, berlomba mengaji, berlomba mengapa, berlomba macam-macam buatlah, tanding benda-benda kebajikan. Pasal apa? Pasal Umar bin Abdul Aziz pemimpin yang suka pada benda-benda kebajikan. Dia mengikut saja dah. Nah, bila pemimpin suka joget, rakyat habis joget belaka. Tua muda joget. Pada TV, tak cukup lah TV, buat mari pulak patah main. Pasal apa? Pasal pembesar berakhir ke benda bahan lara. Tu. Nah. Tu yang kita nak suruh tukar. Nah. Tak tukar dia tak apa. Tukar sistem. Dah berjalan mu kekal duduk atas kursi jadi Perdana Menteri tak apalah. Tukar, buang sistem Tauruk ni. Bubuh sistem Islam. Nah, bukan kita nak duduk atas sangat. Nah, dia gitu. Cobalah baca pula 2 baris syair Melayu ini. Ghalib duk ikut akan nafsu dengan hawa dari masa tubuh muda sampai tua. Gitu. Nafsu lah kita. Nafsu ni kalau kita turut, lesu kita. Kalau kita ikut, masuk neraka kita. Tu nafsu. Kenapa nafsu? Nafsu ni keinginan diri. Diri nafsu. Hawa tu penyakit berat. Nah. Di tengah sedap tiba-tiba terkejut mati kena azab barang dunia tidak bersekali. Tu. Ikut ke nafsu. Nak banyak, nak hebat. Nak. Siapa tak dah semayang 5 waktu asal 5 bulan. Nak, kurang 5 waktu. 5 waktu tak semayang juga. Tak dah. Nak dah kau ni sibuk. Banyak hal begitu begini. Boleh tahan hari tak dah semayang. Orang semayang dia marah. Ada tak? Marah orang ngajar, marah orang ceramah, marah. Nah, tu jahat tu. Tu anak-beranak malak. Nah, dia dah lah tak semayang, dah lah tak dengar, dah lah tak mengajar, marah orang. Orang marah dah benda buat maksiat. Dah. Siang tengok keadaan orang lain ni. Sesak sungguh. Bukan barat dah, selatan tu. Nah. Tak sesak apa lagi orang ngajar marah. Marah orang ngajar. Orang nyanyi tak tak. Nah. Dia lawan orang buat ngajar, dia buat nyanyi. Nah. Ada satu tempat tu kita buat kuliah bulanan. Dia buat pancaragan. Suruh budak-budak main. Lawan kuliah maghrib. Nah, tu imam ada lama tu imam. Dia boleh beli belaka. Dia tambah wi, budak-budak pergi dekat kuliah. Nah, dia buat main. Dah orang ke bersih. Kalau gitu tak payah katik ah. Hukum ke daun pisang, nganyuk bolaya. Kira dia nak muri orang pergi, dia buat makan. Tak berjaya buat kukirang, buat makan tak. Tiap-tiap kali kuliah maghrib nak start, dia buat makan di masjid. Kuliah kita surat, dia buat masjid. Supaya budak-budak tertarik pergi kat makan. Lalat budak-budak dia ambil makan, dia dengar surah budak. Jadi dah kita nak buat dah dia. Nah? Tapi tetap cubalah. Ni teruk ni. Teruk. Maka nyatalah bagi yang berfikir banyak orang-orang yang pesing ini bodoh kira. Diulang kali ni. Nah. Kalau duk nampak duk cari senang saja, tak cari akhirat, bodoh kira dah. Dalam satu hadis daripada Asma bin Umais radhiyallahu anha, Nabi pernah bersabda, bi'sal abdu abdun saha walaha wa nasiyal maqabir wal bila au kama qala.
sejahat-jahat seorang itu, iaitulah yang lalai dan alpa tak cara benda-benda agama, yang melupakan kehidupan di dalam kubur dan hancur leburnya jasad dimakan tanah. Kita kena ingat lagi. Sebut lala dunia, lala akhirat. Dunia kau tak lala, orang berhati-hati sama, cari fikir sama. Nah, dekat dalam cukup bulan pandai nak cari fikir ni, nak bayar pi, ni nak cari ni 20 riyal, ni nak bayar air pula ni. Ni nak bayar bes kau lah. Pandai belaka. Tu kau tak lala tu. Cerdik belaka tu. Tapi akhirat orang lala. Nah, lala. Anak lala, pok lala, mak lala, cucu lala, tok ki pun lala, habis stay kapung ni molek. Sekapung. Nah. Dan mendapatkan sesal yang besar di akhirat kelak. Akhirnya misal. Tapi sesal di kemudian hari tak berguna. Bila hari kiamat paling aman nyesal. Batu setengah daripada nama-nama kiamat, yaumul nadamah, hari penyesalan. Maka hendaklah kita kesemua masing-masing jaga diri supaya tak jadi semacam ini. Janganlah kita jadi macam pokok bahan lara ni. Nah, bukan kata lara daripada akhirat saja, lawan Islam tu. Nah, ada squad pula, squad komando ada pula ni, squad komando, komando spanado. Ada gitu baik. Hari. Nah, squad atu ada. Tak nampak tengok macam-macam squad. Tujuan dia satu saja, jangan Islam berkuasa di muka bumi. Allah Rabbi. Kena laknat habis pokok ni. Lepas siapa golongan-golongan yang memberi pertolongan supaya tidak tertegaknya Islam di bumi, supaya tidak terbelanya Al-Quran dan hadis, supaya tidak berjaya ditegah segala kemungkaran. Golongan-golongan ini bila tanam kubur, roh tidak diterima ke pintu langit. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. Ayat Quran. Sesungguhnya golongan-golongan yang mendustakan kebenaran kami, tolak hukum Quran, tolak ulama, mempersendakan halal haram, mempermainkan nabi-nabi, nyanjing dengan tutup guru. Ini golongan ni. La tufattahu lahum wastakbaru anha, sombong pula, gong pula. Nah, sombong pula. Dengan orang alim dengan tok guru dengan ustaz, sombong. Dengan orang masjid dengan surah, sombong. Dah boleh faedah apa? La tufattahu lahum abwabus sama'. Tidak akan dibuka pintu langit kepada mereka. Dua perkara naik ke langit. Yang pertama doa, yang kedua roh. Sebab roh orang yang beriman bila mati dinaikkan ke langit. Betul tak? Hak ni tak naik. Doa Tuhan tak terima. Pasal apa? Pasal takabur daripada Islam. Takabur dengan Quran, takabur dengan sunnah, takabur dengan orang yang nak menjalankan Al-Quran dan sunnah. Bila tak naik ke langit, ulama-ulama kata dia main kubur itu roh. Jadi hantu pocong, jadi toyo, hantu kopek, Dracula, Pontianak, ngosek itu main biar-biar roh. Nah, tak naik ke langit. Nah, roh jahat. Jumpa lagi roh. Ada Tok Imam dan ada Tok Imam sapuk datu semalam. Atu ni, atu hadri. Kalau Islam jadi atu, mati. Dah bila-bila ke mana? La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalul fi samil khiyam. Tidak akan dapat masuk dalam syurga sehinggalah seekor unta boleh masuk dalam lubang jarum. Kalau unta boleh masuk ke lubang jarum, pokok ni boleh masuk syurga. Jadi pokok ni kalau berasa nak masuk syurga, cari unta lekor. Pokok lawan Islam, lawan guru, lawan ulama, kalau berasa nak masuk syurga, cari unta lekor. Buat mana? Rodok ke lubang jarum. Tak usah jarum, hak ni tiada lah, ambil jarum, hak jari beras.
Jari bunyi beras. Rodok dia seka masuk kat tu. Kalau telur, yahoo, kita boleh masuk ke surga. Tapi dapat mampu pun tak akan masuk. Tak usah kata uta, lubang hidung uta tak muat masuk kat tu. Tak. Maknanya tak ada cang masuk surga. Patah neraka. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Orang-orang yang cenderung hatinya, tangan tak kerja lagi, kaki tak manjat lagi, mulut tak sokong lagi, hati tamilu, cenderung, pasti masuk dalam api neraka. Jadi gitu. Datuk Imam, ngetutuk imam, ngetutuk bila jadi ayam pusing. Ada masalah. Bapa ulama terlampau dalam api, jangan lupa bila dengar. Nah. Sama telah pula daripada jumlah orang-orang yang dikatakan liputi. Benda liputi. Liputi tak tahu ke mana ada. Kerana panggil ngiputing. Gimari-gimari tak tahu benda. Gimari orang panggil liputi. Orang tani panggil liputi. Tak tahu apa dah. Tak tahu benda. Tak ada manfaat sikit. Dah muda ni nyarang tak kena faham. Tak kena pula 15 buah, lipat balik 80 buah. Tak kena pula kaya congek belaka 15 buah. Tak kena pula 13 buah. Nah, kereta pula you 15 buah kau tu. You berapa ni? Skuter mari pula saya tu tak kena pula. Tu liputi. Sibuk berdoa kan. Pasal kau bodoh gitu. Nak sini kau dah cakap betul. Sinyok. Tapi keladar dia dah, jaket dia dah, motor dia dah, enjin dia dah, backing dia pula, minyak habis, bang dia habis, leking. Nampak? Gitu. Putih. Mati seka, nyak. Gitu. Tidak mesti bangun. Dia tak macam ke gunung berapi kalau orang mati, nyak. Mati malam, orang budak sedok. Pagi orang menawak boleh 5-16 orang, pukul 10 selesai. Pukul 12 awal balik kerja, mati lah. Mana? Sipang. Belum bermutu malam. Itu. Niat itu. Bukan kata mati ni payah, kena panggil, kena PBB apa semua, nak resah mati, lepas tu nak pergi tengok kubur, kena jemput jasbuh apa semua. Niat. Seka lagi senyap. Dah tak ada kurang orang. Kau kurang. Kain kapang ada jual, ada pasal. Tambah-tambah nak apa meter? Ada jual lagi dah. Dia kata pepatah Arab, kamin fatajumsi wa yusbihu amina wa qad nusijat akfanuhu wa walam yadri. Betapa ramainya orang muda-muda datang sini berseronok pagi petang, tak kening. Padahal kain kapang mereka telah siap ditenun. Ada jual kedai dah nak berapa ela. Mereka tidak sedar. Siap lah ke? Tahu dulu lambat ke tak? Learning package. Dia ada package mati. Cukup cepat dan express. Ada belaka. Atas sebeng sekereta package ada belaka. Kanda ada, batu nasang ada. Fikiran ada, kapur baru ada belaka lah. Daun bilaga pun ada belaka. Siap belaka dengan kain kapang dengan apa. Siap betul ya. Mari mandi jiru-jiru bebek kurang. Baru puas siap. Panggil mayang Allah Allah salam. Habis pun bawa 5 mayang Tok Imam 20. Lagi sudah habis. Gitu. Dah senyap habis. Malah karang dengar lah. Tapi tak ada nak nampak. Bergeleding tang di muka laki. Lari 7 lakak. Lepas tu Nabi kata istaghfiru li akhikum, jangan balik lagi ni walaupun baru sudah tanam. Tolong minta apung banyak-banyak ni saudara kamu ni. Fa innahu al'ana yus'alu, kerana dia tak lama lagi akan kena tanya. Tanya benda, tanya akidah. Bukan tanya kerana lawan Johor apa kosong. Tu dah ada tu. Tanya akidah. Nauzubillah min zalik. Orang-orang yang pertengahan bekerja mereka itu di atas dunia ini sama naik, yakni dunia pun pisah mereka itu. Cuba tiga tu ya, kerana banyak soalan. Wallahu a'lam. Panjang ni.
Dalam kuliah masjid lama berserah Kuantan, Ustaz menyebut 6 golongan kita boleh umpat dan cela. Soalan tolong jelaskan 6 golongan tersebut. Baik. Baik, ada 6 golongan sungguh. Dah. 6 golongan tadi sebut. Yang pertamanya dalam bab kita nak buat report di balai polis. Polis kata guana cerita ni, si pulang ni bini kita khabar dia, pak jahat dia. Kalau dengar yang marah. Marah tak? Tapi tak bersalah kita. Tak berdosa di sisi syarak. Padahal sebut bukan dia dah. Yang kedua, suami isteri nak pergi kepada qadi, nak terangkan keburukan suami kerana nak mohon fasakh. Nah, sebab nak terang mesti suami dia marah. Nak cerita buruk suami, boleh tak? Boleh kepada qadi. Pasal bila sahih, nak cukup apa semua baru boleh fasakh. Nah, maka dia cerita suami kita bini buat benda tak molek. Kalau suami dia dengar marah, dia panggil gopak. Tapi gopak itu harus pada syarak. Yang ketiga, kita sebut nama orang yang huduh. Tuan dia kalau dengar marah, tapi terpaksa sebut sebab nak cari rumah dia umpamanya. Tak. Kita ingat nama apa? Nama Yusuf ke? Tak. Tapi tak ingat Yusuf mana-mana. Kat mana kat rumah Yusuf? Orang kampung kata Yusuf mana seorang? Kampung ni 14 orang Yusuf. Ada orang 3. Yusuf mana? Dia tak ingat Yusuf saja. Ingat Yusuf dah bulu. Ayo. Ada segi ingat tapi geloran buruk. Takut marah. Dia tak mau kata tu, dia kata orang lain. Yusuf kaki 2. Boleh jumpa kaki 2 kata. Akhir-akhir Yusuf buruk. Kapal je kaki. Jadi kalau dengar di Yusuf marah. Marahlah Yusuf ni kerja dia jual belum. Dia jual belum. Sebaik kali ambil. Atau kat subsidi tu. Tapi dah tak ada arah. Bila sebut hak udah belakang tu, orang pun tunjuk tu rumah dia tu. Hak cat atas biru, tiang biru, tangga biru. Itulah. Nanti ni. Yang keempat, orang yang melakukan kezaliman, melampau-lampau. Yang kelima, orang yang melakukan maksiat dan bangga dengan maksiat. Nampak? Dia bangga dengan maksiat. Bila tak menyusu. Seperti melakukan orang penari-penari. Jadi kalau yang ramah dalam sini joget pagi petang siang malam. Kita kata bahasa tak pakai hari ni. Tak salah. Tak, tapi dengar Allah. Kalau kata tak pakai. Pasal apa? Dia tidak ada maruah diri. Ada orang yang buat benda yang salah. Tapi sembunyi belakang orang. Dah boleh ngumpat. Dia agak puang. Duduk dating bawa pokok guru patah. Orang ribu lagi tu. Takut orang tengok. Tapi kat depan orang. Action pula. Peluk pula depan orang. Tidak ada lagi maruah diri. Nampak? Kalau nak panjang lebar, dalam kitab Tiarus Salikin, dalam kitab Penawar Bagi Hati, ada sebut. Dalam kuliah maghrib surah 47, Ustaz kata orang lelaki tak kahwin pun tak apa. Bagaimana pula setengah pendapat? Setengah pendapat Ustaz dan orang kebanyakan yang mengatakan Nabi tidak akan mengaku maknya kalau tidak berkahwin dan dicela dengan berbagai celaan. Seperti orang yang tidak ada matlamat hidup serta tidak sempurna hidup dan sebagainya. Tak ada lagi. Dalam hadis Nabi cela orang tak kahwin, tak ada. Ke ada hadis? Tak ada. Nabi kata an-nikahu sunnati. Faman ghadiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah perjalanan aku. Maksudnya kalau kau nak dapatkan akan keserokan tubuh seorang wanita, nak berdamping dengan dia, maka nikah jalan. Barang siapa yang tak suka kepada jalan aku, dia berzina, falaisa minni. Itu tafsiran ulama. Ni ada pula orang kata barang siapa tak nikah, Nabi tak ngaku mak. Ada. Pak mari hadis. Ada. Patu ulama buat penjagaan. Kalau gitu Imam Nawawi Nabi tak ngaku mak. Imam Nawawi rahimahullah taala tak nikah. Tak. Bapa dia benci nikah tak ada, tipu. Dah tak ada matlamat itu lah. Tak ada matlamat mana? 300 jenis kitab tinggal. Kitab majmuk saja seguni jalu. Itu baru satu jenis.
Ramai beribu juta orang boleh tumpang dengan sebab dia tak nikah. Nah, bukan tak mengaku mak. Orang yang tambuh nikah tapi mengambil keseronokan batang tubuh wanita dengan jalan sekedudukan, dengan jalan zina, walaisa minni, bukan umat aku. Satu lagi tafsir ulama, orang yang tidak kahwin, dia tidak menjalani satu sunnahku, dia luput fadilat sunnah ni. Itu betul tak? Ni Nabi tak mengaku umat, bukan umat Nabi. Ramai ulama tak jadi umat Nabi. Tak benar. Nah, tolong beri penjelasan, saya bingung. Muzik atau lagu ada kalanya dia haramkan oleh syarak dan ada kalanya dia halalkan oleh syarak. Panjang ni din banyak. Tengok. Cikgu ke dia ni? Gahim nulis kan. Tapi biarlah, tak dang kita buat pergi bulan depan pula. Dia panjang perbahasan ulama ni tentang halal haram dan jenis-jenis muzik ni. Memang banyak khilaf di kalangan ulama. Jadi kita jawab pendek je malam ni, natijahnya walaupun berlaku khilaf tetapi ulama buat khulasah. Umpamanya Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Tak, maknanya alat-alat muzik begini bila melalaikan, bila memuja-muja kaum perempuan, menaikkan nafsu syahwat, dan menyebabkan jadi tertinggalkan kewajipan ataupun gugur maruah ataupun bercampur mukhalatah laki-laki dan perempuan ataupun orang yang leka dengan sebab muzik kita itu, maka tak dapat tidak daripada haramnya. Gitu. Apa hukumnya jika seorang itu minat dengan muzik saja tanpa lagu, bass and Twitter saja? Sanilah. Ambil atas kauh ulama kata boleh. Padang-padang patut je lah. Padang-padang patut. Jangan lebih daripada hak. Tak siapa menjadi mengkeraskan hati kita. Sebab muzik ni Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, Imam Hanafi, dia buat kajian. Dia boleh mengkeraskan hati. Kalau banyak sangat jadi pada-pada. Bukan tak boleh. Pada-pada. Kalau nak kata haram kan ada juga. Tapi ada ulama kata tak ada nyanyian perempuan boleh, tetapi mengada dengan sedikit, jangan memperbanyakkan. Dia nak dengar bass saja. Dung dalam tidur gitu. Bangun esok dengar Twitter dah. Tidur dah. Tak apa jahat kat budak ni. Memakai serban kopiah hukumnya sunat. Apa hukum memakai topi kobo atau topi sudu? Baik. Serban kopiah hukumnya sunat. Pakai topi kobo. Tujuan apa pakai topi kobo, pakai topi sudu? Tujuan nak berbangga-bangga. Haram. Tujuan kerana panas, pakai. Tak ada masalah. Kau yang ada ulama kata harus. Dah cepiah awak kata haram tu waktu topi upacara kematian agama Yahudi. Tak. Topi sudu tu dikiah saja. Tak kuat mana lagi. Tapi pakai nak bangga-bangga. Sahah. Pakai tadi waktu je. Panas hangat, ambil topi sudu pun depan. Duduk dengan sendiri kan, untuk atas unjang. Panas betul tak? Pak motor table baru boleh kemarin pagi. Mana jawab tak? Jadi pakai topi sudu dulu. Pak dia nimbang atas daya. Orang pun tak nampak yang pakai darat dah. Panas tu. Dengan isteri pun semua tu. Tak ada arah. Tengok, ada topi sudu. Pakai. Ada masalah. Dalam kuliah maghrib surah Falaq bulan 9, Ustaz kata ada juga wanita yang ditarangi haid tahun sekali atau 2 tahun sekali. Soalan bagaimana cara kaedahnya jika berlaku perceraian? Adakah dikira 3 kali suci juga kerana terlalu lama? Baik, sebagian daripada ulama mazhab Syafi'i katakan haidnya berselang terlalu lama maka dikirakan dengan adat perempuan yang lain, kebiasaan. Tetapi pendapat yang lebih kuat, tapi itu pendapat jumhur ulama. Pendapat yang lebih kuat iaitulah mengikut haidnya sendiri. Setahun lah. 2 tahun lah. Tapi lama dah jeng bayar 600 bulan, mampu ratus lagi. Gaji 400 je kira. 2 kahwin je ada situ. Selepas berkahwin dia 2 bulan, seorang wanita telah melahirkan anak perempuan. Anak itu dikira anak di luar nikah.
dan bayi itu hidup dan sempurna sifatnya. Soalan, bagaimana hukum perhubungan anaknya dengan suami perempuan tersebut? Adakah dikira mahramnya juga? Apakah suami perempuan tersebut boleh berkahwin dengan anak perempuan itu apabila dewasa nanti? Jawabnya, tidak boleh berkahwin dengan anak perempuan itu. Kerana bini dia ada anak luar nikah, tak dia berkahwin. Luar nikah itu adalah anak tiri dia sendiri. Mana boleh kahwin dengan anak tiri kita? Anak luar nikah tidak dibingkan kepada bapa lina, tapi bingkan kepada mak. Nabi kata al-waladu lil firash. Anak itu bing mak, tak biaya. Nah, kita kahwin dengan mak, dah anak dia, dah anak tiri kita. Dah kita boleh kahwin dengan anak tiri? Tak boleh ya. Mahram itu, mahram mana? Nah, jadi rabibah anak tiri. Anak isteri. Nah, kalau kita jimat mak, tak jimat mak lain. Nah, bila kita kahwin jimat mak, jadi nakah dengan anak. Tapi kalau kita kahwin dan jimat mak, tengok kenal anak pula. Tak apa, anak pun ramai kepada mu. Dia pun cerai, nikah dengan anak. Masalah. Tapi dari jimat, anak dia menjadi anak tiri. Apa hukum mukul kepala ikan supaya memudahkan kerja menyiangnya? Cuba Ustaz jelaskan. Adakah sah semayang seorang pesakit? Asma ketika semayang dia menggunakan alat sembur ke dalam mulutnya. Baik. Ikan lambat sapu, dia katuk kolor. Lepuk. Nah. Pasal nak siang ya. Kerana nak pegang. Jadi hukum katuk kepala ikan dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan. Tetapi mestilah dengan pukulan yang satu kali kalau boleh. Jangan buat bibir kurang. Katuk kuat. Dia mati selalu. Dibolehkan bunuh ada tujuan. Nabi kata ya kata tu ahsinul fitlah. Apabila kamu nak membunuh, maka yang harus syarak perbaikan kekuatan bunuh. Dalam bab ikan ni yang paling cepat mati itulah sembelih lah. Lepas tu sunat sembelih ikan yang payah mati ya. Sunat sembelih. Ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh sunat sembelih yang lambat mati. Kita ngai boleh ikan yuso, ikan suji 160 kilo, 2 jam baru mampu. Nyaknya dak, lek duk atas dek. Dah, sedangkan kita ni dianjurkan dengan kasih sayang. Lepas tu ulama kata sunat sembelih ikan. Tujuan kerana nak memudahkan cepat mati, tidak terseksa kepanasan matahari dan seumpamanya. Nah. Adakah sah semayang seorang pelari asal jika semayang dia menggunakan maknanya alat sembur ke dalam mulutnya? Baik. Jikalau masalah menggunakan inhaler ni, jikalau tidak ada waktu yang sunyi dari Allah, maka dimaafkan datang walaupun dalam keadaan bersih. Tapi kalau lelahnya sekejap, maka kita inhaler batal. Kalau siapa ke dalam rongga sebab dia ada boleh berarti batal dulu semayang, dia pun seduh pergi semayang pula. Tapi kalau ini kakang lelah, tak ada masa sunyi, habis meliputi satu waktu semayang, maka dalam masa seperti ini dia duduk tak batal semayang. Puasa tak batal puasa, ada masa rest. Nah. Apakah hukum bila kita menghadiri bilik kahwin yang ada nyanyian? Nyanyian itu memakai set atas nyanyian lah. Kalau nyanyian perempuan, maka hukumnya kalau benda itu bukanlah menyebut kahwin yang baik, maka haram. Kalau menyanyi sekarang yang modelnya perempuan harus dia pasang pada dia musibah. Kalau orang lelaki makruh kita pasang. Melainkan harus pada nyanyian-nyanyian yang memuji-muji agama, yang berkait dengan hukum-hukum syarak, memuji-muji Allah, memuji-muji Nabi. Itu harus. Pasang kaset saja. Tapi kalau kita pergi hadir, hukumnya harus kita hadir. Boleh kita pergi makan dan kita cepat-cepat balik. Kerana majlis itu tidak baik. Cuma ulama kata kalau ada nyanyian-nyanyian yang haram, tak wajib kita hadir. Pasal asal hadir walimah ni wajib. Tapi dah ada nyanyian, tak wajib hadir. Kalau nak hadir juga, tak berdosa. Yang berdosa tuan rumah. Pergi pasal kaset orang nyanyi wah. Kita makan lebih kurang, kita semua daya salam dah. Pasal ada nyanyian. Untung dah 5 riyal. Bila kita pergi semayang di masjid berjemaah sedangkan sah sudah penuh, soalan saya di masa manakah harus kita cuit makmum depan selepas sebelum takbiratul ihram? Kalau kita pergi depan ni, kita pergi semayang, sah telah tertutup rapat, maka ulama kata kita takbir dulu baru cuit orang depan. Jangan cuit dulu, haram, ganggu orang semayang. Tak boleh kita tak bagi-bagi cuit orang. Mana boleh? Seorang sedang solat, kita nak ikut, kita kena cuit tanda jadi imam. Saya keliru, tolong jelas sekali lagi. Ni cuit ke ni? Saya cuit saja. Mak lempik ke betul? Hak tadi nak sah penuh, nak semayang, cuit orang depan, hak tu sunat. Ni dah ada hadis Nabi SAW.
Hak ni dia semayang seorang, mari seorang lagi nak buat imam duduk tepi dia pergi curi. Ni tak ada ulama kata. Ni rekaan semata-mata drama swasta, tak ada kena-mena hak hidup mata dalam mati, tak payah curi. Tidur sebelah dia takbir kuat sikit, Allahu akbar. Ada orang ikut aku. Pasal apa? Pasal imam tak wajib niat jadi imam pun. Dia tak sedar pun tak ada masalah. Nak kabur dia. Banyak orang pergi curi. Itu. Serbang besar aku. Tak ada ngaji. Jangan curi, tak boleh. Curi masalah kita nak pergi soft benar, duduk belakang seorang makruh. Lepas takbir curi supaya kita duduk dua orang dapat satu soft. Dua orang dikira soft, tak makruh dah. Tapi kalau nak ikut imam tak payah curi. Tapi kalau nak curi atas bahu lah, jangan pinggang. Berlewat kawan tu. Juga sini. Ada imam bunyi. Batal mayang. Bergerak dah. Benar atau tidak jika seorang itu terlalu baik, rapat atau berbudi kepada ulama atau ustaz akan dapat pertolongan daripada mereka di akhirat kelak. Al-Imam Al-Qurtubi menyebut di dalam kitab beliau Tazkirah dengan tahqiq daripada beberapa orang ulama-ulama Mesir, bahawasanya di antara yang memberi syafaat itu ialah dari syuhada ulama. Orang mati syahid boleh memberi syafaat, ulama-ulama boleh memberi syafaat, iaitu ulama-ulama akhirat. Batulah kita berbudi dengan ulama-ulama. Ulama ajar kita supaya menjadi khodam bagi ulama. Kita jadi khodam untuk guru, khodam bagi orang alim. Sekalipun untuk guru kita bukan untuk guru besar, dia bagian ngajar tajwid kampung ni. Tak apalah. Kita buat baik ke dia, belanja dia makan, kita tolong ambil air payang dia, wa'i ke dia, insya-Allah boleh memberi pertolongan kepada kita. Tu orang alim, tak nanti alim besar, tak nanti mujtahidin, bukan nanti jadi a'immah, bukan jadi imam mazhab. Tak, orang alim dengan ilmu akhirat, maka kita hendaklah buat berbudi, berbaik-baik dengan mereka, kerana ada hadis yang bertaraf hasan li ghairi yashfa'u yaumil qiyamah salasah. 3 golongan yang memberi pertolongan pada hari kiamat. Yang pertama al-anbiya, yang kedua wasyuhada, yang ketiga wal ulama. Ulama-ulama. Disebut dalam kitab Kashful Ghummah, satu kitab Jawi tentang kejadian-kejadian hari akhirat, Allah memerintahkan kepada manusia supaya mana-mana yang ada mengenali ulama atau tutup guru dulu masih hidup dalam dunia, ada buat baik, ada pergi minum air ke dia, ada beri suap makanan dalam mulut dia, maka mencarilah ulama itu pada hari ini, dia akan memberi syafaat kepada kamu.